KPM. Didik TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua calon SPM? Anda sedang menonton Sukses SPM 2022 Pecutan bersama saya Syamira Nazir. Hari ini selama 1 jam kita akan fokuskan teknik untuk menjawab mata pelajaran fizik bagi kertas 2 bahagian B dan C. Saya ditemani oleh guru cemerlang fizik. Siapakah beliau? Untuk kita kenali siapa guru kita, ayuh kita saksikan profil guru. Baik, itu dia sedikit latar belakang guru penyampai kita pada hari ini dari SMK Raja Ali, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Saya bersama dengan Cikgu Khairul Nisa Abdul Aziz. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam Mira. Sihat Cikgu? Alhamdulillah. Mira macam mana? Sihat dan teruja nak belajar bersama-sama dengan Cikgu. Okey. Tetapi sebelum kita teruskan kelas pada hari ini, suka juga untuk Mira perkenalkan jurubahasa isyarat yang bersama dengan kami di studio, iaitu Cikgu Kulina dari SMK Sultan Abdul Samad, Petaling Jaya, Selangor. Apa khabar Cikgu Kulina? Terima kasih kerana bersama dengan kami untuk hari ini. Baik, Cikgu Nisa, untuk kita tak buang masa lagi, hari ini kita nak fokuskan teknik menjawab untuk kertas 2. Betul Cikgu? Betul. Bahagian B dan juga C. Saya yakin mereka di rumah pastinya tak sabar juga untuk mengetahui teknik yang terbaik daripada Cikgu Nisa. Silakan. Okey, hai semua. Hari ini Cikgu akan berkongsi tip untuk menjawab kertas 2 berfokus kepada bahagian B dan C. Okey, jom kita tengok dulu format pentaksiran. Cikgu percaya semua calon SPM Fizik 2022 telah sedia tahu bahawa kertas 1 terdiri daripada 3 kertas, iaitu kertas 1, kertas 2 dan kertas 3. Di mana kertas 1 adalah 40 soalan objektif, kertas 2 soalan subjektif memberi 100 markah dan kertas 3 adalah kertas amali. Okey, jom kita tengok dulu format pentaksiran bagi kertas 2. Alright, untuk bahagian A 60 markah di sini, okey. Wajib jawab terdiri daripada 8 soalan. Bahagian B yang kita akan fokuskan pada hari ini memberi 20 markah di mana 2 soalan dan murid-murid hanya perlu memilih 1 sahaja. Dan akhir sekali adalah bahagian C juga memberi 20 markah tetapi tiada pilihan. Murid-murid maksudnya wajib jawab bahagian ni. Dan soalan-soalan yang ada dalam kertas 2 ini akan memberi 100 markah dan murid-murid perlu jawab dalam masa 2 jam 30 minit. Itu dia Mira, format pentaksiran untuk kertas 2. Okey, cikgu teruskan lagi dengan kepentingan formula dan juga fizik. Okey, sebabkan murid-murid sekarang ni dia tak faham. Formula dengan fizik ni dia cuma fikir formula untuk mengira sahaja. Tapi sebenarnya formula dan fizik ni memang sangatlah berkait, macam orang kata bab irama dan lagu gitu. Okey, selain daripada untuk mengira, sebenarnya formula juga boleh digunakan untuk menerbit formula lain, untuk menyatakan definisi, untuk hubung kait dan akhir sekali murid juga boleh menerangkan sesuatu situasi berdasarkan kepada konsep fizik. Okey, jom kita tengok satu contoh yang cikgu ambil, iaitu F sama MV tolak MU per T. Okey, sebenarnya murid-murid dalam kertas fizik formula-formula telah diberikan. Tetapi sebenarnya ada formula yang tidak terkandung dalam senarai formula itu. Inilah dia contoh yang cikgu beri, iaitu daya impuls di sini F. Okey, yang ada dalam senarai formula adalah F sama dengan MA. Okey, kita tengok dulu, tadi cikgu bagi tahu ada 5 perkara yang boleh kita lakukan dengan formula dalam fizik. Okey, yang pertama adalah untuk kira. Okeylah, kira, ganti nilai dan akhir sekali tentukan unit. Okey, untuk menerbitkan formula pula,
Daripada formula yang diberikan, F sama dengan MA. Kita tahu bahawa A ini adalah pecutan. Pecutan adalah V tolak U per dengan T. Gantikan A ke dalam persamaan. Kemudian murid-murid kembangkan. Dan akhirnya murid-murid akan dapatlah formula bagi daya impuls yang tidak terkandung dalam senarai formula. Kemudian untuk menyatakan definisi pula, tengok pada formula. Atas ini, MV tolak MU adalah perubahan momentum. Tetapi apabila sesuatu nilai ataupun boleh ubah dibahagikan dengan masa, maka murid-murid hanya perlu tambah perkataan kadar. So, di sini murid-murid dah boleh tulis dah definisi, iaitu kadar perubahan momentum jika ditanya tentang daya impuls. Dan hubung kait pula, di sini murid-murid boleh menyatakan hubung kait antara dua pemboleh ubah dalam daya impuls, iaitu yang pertama perubahan momentum dan yang kedua dengan masa. Okey, jadi di sini daya impuls bertambah jika perubahan momentum bertambah. Itu perkara pertama. Yang kedua, kalau nak bandingkan pula daya impuls dengan masa. Di sini cikgu dah tulis daya impuls bertambah, bermaksudnya dekat sini apabila daya impuls bertambah, masa hentaman akan berkurang. Secara tak langsung, murid-murid telah menyatakan hubung kait antara daya impuls dengan perubahan momentum ataupun masa hentaman. Dan akhirnya, daripada empat-empat perkara ini, murid-murid boleh menerangkan sesuatu situasi yang berkaitan. Itu dia, Mira, kepentingan formula dalam fizik ni. Dan sebenarnya formula inilah yang akan bantu murid-murid sebenarnya untuk mendapatkan penerangan yang lebih jelas untuk sesuatu konsep. Ya, betul cikgu. Betul lah cikgu kata kalau belajar fizik ni mesti ada kaitan dengan pengiraan kan, daripada segi formula. Bagaimana daripada satu formula boleh berubah menjadi dua ke tiga formula yang lain, asalkan murid-murid faham kepada asasnya bagaimana. Kita nak berhenti berehat seketika, kita akan kembali semula kelas kita selepas ini. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Selamat kembali dalam Sukses SPM 2022 Pecutan. Untuk kelas kita hari ini, kita akan fokuskan teknik menjawab bahagian B dan C bagi mata pelajaran fizik untuk kertas 2. Dan cikgu, untuk segmen ini, saya kira cikgu akan memfokuskan pengenalan kepada bahagian B dan bagaimana cara yang terbaik untuk murid-murid menjawab dengan tepat. Silakan cikgu. Okey Mira, terima kasih. Cikgu akan fokuskan dahulu kepada bentuk-bentuk soalan yang terkandung dalam bahagian B. Okay, dalam bahagian B ada dua soalan, iaitu soalan 9 dan 10. Murid-murid hanya perlu menjawab satu sahaja, pilihlah yang terbaik. Kemudian dalam bahagian B ada 20 markah dan 20 markah ini terdiri daripada beberapa soalan, iaitu definisi, menyatakan definisi hukum ataupun konsep ataupun mungkin unit. Kemudian ada soalan yang berkait dengan penerangan, pengiraan, dan akhir sekali membuat keputusan dan justifikasi. So yang ini semua akan memberi 20 markah kepada semua calon. Okey. Hari ini cikgu memilih tajuk momentum. Okey, jom kita tengok satu soalan yang cikgu ambil daripada koleksi SPM. Rajah menunjukkan sebuah roket. Okey, kita tahu roket bekerja berdasarkan prinsip keabadian momentum. Yang pertama, nyatakan prinsip keabadian momentum. Jadi tengok dekat gambar ni macam tak ada bayang-bayang macam mana nak nyatakan prinsip. Kerana dalam soalan menyatakan definisi, murid-murid kena tahu apa yang dimaksudkan dengan keabadian momentum. Keabadian. Maksudnya di sini, cikgu nyatakan di sini jumlah momentum sebelum pelanggaran adalah sama dengan jumlah momentum selepas pelanggaran jika tiada sebarang daya luar. Dan daripada pernyataan ini keluarlah satu formula, iaitu seperti yang tertera di skrin. Macam mana nak menyatakannya tadi? Di sini apa yang perlu ditulis adalah mesti jumlah momentum sebelum pelanggaran mesti sama dengan jumlah momentum selepas pelanggaran. Kemudian tambah juga jika tiada sebarang daya luar yang bertindak. Soalan yang seterusnya.
terangkan dalam konteks prinsip keabadian momentum. Bagaimana roket itu dilancarkan. Jadi dekat sini, murid-murid perlu kaitkan konsep dengan situasi yang diberikan iaitu pelancaran roket. Okey, pertama sekali dekat sini, cikgu ambil daripada buku teks. Di sini, pelancaran roket adalah satu contoh letupan. Jadi bila kata letupan bermaksud jumlah momentum sebelum letupan adalah sifar kerana roket berada dalam keadaan pegun sebelum pelancaran roket. Kemudian selepas pelancaran roket, gas panas yang bergerak ke bawah menyebabkan roket bergerak ke atas. Okey, sampai dekat sini. Okey, jadi dekat sini cikgu berikan idea bagaimana untuk menulis jawapan. Okey, kita tengok satu contoh jawapan. Di sini cikgu recommend untuk gunakan tip 3K, iaitu K yang pertama, nyatakan konsep, kaitkan konsep dengan situasi dan akhir sekali kesan. Pertama sekali, bila nak menyatakan konsep. Jadi konsep dekat sini adalah letupan. Ayat pertama, murid-murid boleh menyatakan dulu apa yang dikaitkan dengan letupan, iaitu dekat sini roket berada pegun di tapak pelancaran dengan momentum sifar. Kemudian kaitkan dengan situasi. Okey, bagaimana gas boleh terhasil? Dalam kebuk pembakaran, campuran antara cecair oksigen dan hidrogen dibakar. Macam mana boleh tahu ni? Okey, tadi ada pada rajah. Dalam rajah tadi telah dinyatakan ada hidrogen dan oksigen dalam bentuk cecair. Okey. Dan sebenarnya murid-murid boleh menggunakan rajah untuk membantu menerangkan sesuatu konsep. Okey, kemudian campuran ini menghasilkan gas exhaust dengan halaju yang sangat tinggi. Dan kesannya adalah terhasillah suatu tujahan momentum ke hadapan dengan magnitud yang sama. Dan akhir sekali buat kesimpulan, iaitu jumlah momentum diabadikan semasa roket dilancar. Jadi untuk soalan penerangan ini, murid-murid boleh menggunakan tip cikgu, iaitu 3K. Apa nak tulis semasa penerangan? Tulislah konsep, kaitkan konsep dengan situasi dan akhirnya tulis kesan yang berlaku. Okey, habis soalan penerangan, kita tengok pula kepada soalan yang berkait dengan membuat keputusan dan memberikan justifikasi. Di sini rajah menunjukkan reka bentuk dan spesifikasi bagi 4 enjin yang berbeza P, Q, R dan S. Kaji spesifikasi keempat-empat jet enjin tersebut. Okey, kena kaji dulu. Maksudnya dekat sini soalan tu dah beri arahan pada murid-murid. Jadi murid-murid kena kaji dulu setiap spesifikasi. Kemudian terangkan kesesuaian bagi setiap reka bentuk dan spesifikasinya. Tentukan enjin yang paling sesuai digunakan sebagai pesawat udara. Beri sebab untuk pilihan anda yang ini membawa 10 markah. Okey, sebenarnya Mira dalam soalan ini kita boleh kaitkan juga dengan bahasa Melayu tau. Okey, dalam bahasa Melayu, murid-murid dia diberikan tajuk, kemudian murid-murid kena buat karangan berdasarkan tajuk tersebut. Jadi dekat sini dalam fizik sebenarnya prinsip yang samalah yang digunakan dalam bahasa Melayu untuk menulis karangan. Cuma di sini telah ditetapkan. Okey, murid-murid kena tentukan dulu yang mana, kemudian tulis justifikasi. Okey, kita tengok dulu rajah. Di sini diberi P, Q, R dan juga S. Okey, setiap P, Q, R dan S ini mempunyai ciri-ciri yang tertentu. Okey, belum habis soalan dia sebenarnya. Oh, okey. Dekat sini tadi, soalan tu tadi suruh terangkan dan tentukan. Okey, jadi dekat sini cikgu cadangkan murid-murid tentukan dulu manakah yang paling sesuai. Okey, jadi kita tengok satu-satu. Kalau cikgu cadangkan murid-murid tengok mana ciri-ciri yang rasa macam inilah yang paling betul. Okey, kalau cikgu akan pilih bilah titanium. Okey, sebab bilah titanium ni tahan karat. Okey, jadi dekat sini secara tak langsung kita dah tahu dah P,
dengan R ni salah. Jadi kita tak perlu lagi tengok pada P dan R. Rujuk terus pada Q dan S. Okey, kemudian tengok lagi. Yang kat sini, udara masuk melalui bukaan yang kecil. Yang kat bawah, udara masuk melalui bukaan yang besar. Jadi kalaulah udara masuk melalui bukaan kecil, sikit sahajalah oksigen yang akan masuk kan. Betul. Jadi dekat sini secara tak langsung dah dapatlah jawapan dia. Jadi dekat sini murid-murid dah boleh tentukan S adalah jawapan yang betul. Sebab itu tadi soalan kata kaji spesifikasi setiap ciri-ciri yang diberikan. Kemudian tentukan dan berikan alasan. Okey, jadi berdasarkan kepada pilihan yang telah dilakukan, maka murid-murid bolehlah mula menulis jawapan. Okey, cikgu cadangkan murid-murid menulis jawapan dalam bentuk jadual kerana lebih mudah. Tak perlu panjang-panjang. Lebih jelas kan? Lebih jelas nampak. Apa yang dipilih? Apakah ciri-ciri yang dipilih? Dah nampak dah dekat situ. Kenapa pilih? Dah terangkan dekat sini. Okey? Bukanlah cikgu kata tak boleh jawab dalam bentuk paragraf perenggan ni, Mira. Boleh jawab dalam perenggan. Tapi kita lebih cadangkan untuk jawab dalam jadual. Kan? Okey, yang pertama. Tadi berdasarkan kepada S. Yang ini S tadi. Okey, udara masuk melalui bukaan yang besar supaya lebih banyak udara boleh masuk untuk pembakaran. Senang, terus nampak kan apa pilih, apa penerangan dia. Kemudian bilah titanium. Tadi pun Mira dah jawab dah, tahan karat. Dan kita tahu bilah titanium adalah lebih kuat. Kemudian saiz kebuk pembakaran lebih besar. Okey, di sini supaya lebih banyak bahan api boleh dibakar dalam satu-satu masa. Kemudian, bukaan gas exhaust adalah kecil supaya boleh meningkatkan hal laju. Ataupun sebenarnya boleh juga murid-murid tulis menghasilkan momentum ke belakang yang lebih besar. Boleh kaitkan dengan tajuk yang ditanya tadi sebelum ni. Okey, di sini cikgu tuliskan dua pilihan penerangan. Sebenarnya tak semestinya penerangan tu tulis satu sahaja. Murid-murid boleh tulis dua juga sebenarnya. Okey. Kemudian akhir sekali dah tulis dah apa ciri-ciri, dah tulis dah apa penerangan. Akhir sekali jangan lupa tulis balik sebab kenapa pilih. Okey. Tadi pilih apa tadi? S. Kan? Okey, jadi kena tulis S dipilih. Okey, kerana apa? Tulis balik semua ciri-ciri yang telah dipilih tadi. Iaitu yang pertama, kerana bukaan besar untuk udara masuk. Nah, dia tulis. Kemudian menggunakan bilah titanium. Kemudian kerana kebuk pembakaran dia besar. Dan akhir sekali bukaan gas exhaust adalah kecil. So Mira, macam itulah dia tip untuk menjawab kertas 2 bahagian B fizik. Kalau bagi cikgu, tak adalah susah sangat pun soalan ni sebenarnya. Murid-murid sebenarnya kalau menggunakan tip yang cikgu beri, murid-murid mempunyai peluang yang lebih besar untuk menjawab dan dapat skor lebih banyak markah dalam kertas fizik. Yang penting ingat 3K tadi K. Betul. Yang pertama konsep, K yang kedua kaitkan konsep tu dengan situasi yang diberikan, betul cikgu? Dan betul. K yang ketiga merupakan kesannya. Apa kesan? K. Kaitkan 3 ni insya-Allah boleh dapat jawapan betul. Cikgu. InsyaAllah. Dan ini untuk kalau dalam bentuk perenggan ataupun jawapan dalam bentuk jadual. Bagaimana kalau untuk soalan yang diajukan dalam bentuk pengiraan cikgu? Saya rasa ada. Okey, untuk pengiraan, okey, bagi sebuah pesawat udara mempunyai tujah ke depan, okey, diberikan nilai-nilai. Okey, yang pertama murid-murid kena kira pecutan. Jadi bila dah highlight kata kunci yang diberikan dekat sini, murid-murid tulis dahulu apakah keyword yang pertama. Okey, K yang pertama adalah untuk keyword. Senaraikan dahulu semua kata kunci yang diberikan. Kemudian tentukan formula kerana di sini murid-murid kena kira pecutan. Jadi gunakan formula F sama dengan MA, jadikan A dahulu sebagai subjek dia. And then masukkan semua kata kunci yang telah didapati daripada soalan tadi. Kemudian kira dan masa tulis jawapan pastikan unit juga ditulis. Okey, ini yang pertama. Jadi murid-murid sebenarnya boleh gunakan langkah KFC untuk menyelesaikan masalah. Okey, begitu juga dengan soalan yang seterusnya iaitu soalan untuk pengiraan. Di sini diberikan kelajuan. Okey, kemudian diberikan
diminta untuk menghitung panjang minimum landasan. Jadi dekat sini, murid-murid senaraikan dahulu semua kata kunci yang diberikan. Kemudian rujuk pada senarai formula di hadapan kertas. Okey, kemudian tentukan apakah formula yang boleh digunakan untuk menyelesaikan masalah ini, iaitu untuk mencari S. Di sini murid-murid nak cari S. Jadi, jadikan S ni sebagai subjek dahulu, baru masukkan nilai. Okey, selalunya murid-murid selalu ganti nilai, baru nak tukar apa yang nak dicari tu jadi subjek. Jadi dekat sini sebenarnya murid-murid dah membazirkan masa untuk menulis dahulu semua keywords ni tadi. Sedangkan sebenarnya lebih mudah murid-murid tentu tulis dahulu subjek. Apa subjek yang nak cari, lepas tu baru masukkan ke dalam rumus. Barulah sebenarnya boleh jimatkan masa. Yang ni tekan terus pada kalkulator dan dapat jawapan. Dan jangan lupa jawapan mesti ada unit. Tak ada unit, tak ada makna ni. Kan? Nanti tak tahu 1445 tu apa. Betul. Okey, macam tu. Baik cikgu, jadi menggunakan untuk pengiraan menggunakan kaedah KFC pula cikgu. Betul. Di mana K ialah kata kunci, F adalah formula, and C adalah check. Check apa nilai yang telah diganti betul ke tidak. Baik. Check ada tak unit akhir yang ditulis. Ya. Okey, murid-murid, macam mana setakat ini jelas penjelasan cikgu? Saya kira walaupun dalam masa yang singkat tetapi cukup padat pengisiannya. Ini baru segmen ini. Ada lagi selepas ini perkongsian daripada Cikgu Nisa. Apa yang cikgu nak kongsikan selepas ini? Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami di Sukses SPM 2022 Pecutan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hari ini di Sukses SPM 2022 Pecutan, kita fokuskan mata pelajaran fizik bagi murid-murid yang bakal menduduki kertas SPM untuk menjawab kertas 2 bagi bahagian B dan juga bahagian C. Saya bersama dengan seorang guru yang merupakan guru cemerlang fizik, iaitu Cikgu Khairul Nisa Abdul Aziz, dan untuk segmen ini kita nak mengetahui pula teknik untuk menjawab bahagian C. Bahagian C ini berapa pula markah yang diperuntukkan dan soalannya bagaimana. Jadi Cikgu Nisa, silakan. Okey, terima kasih Mira. Cikgu akan teruskan untuk bahagian C. Untuk bahagian C ini ada satu soalan sahaja dan wajib dijawab oleh semua calon. Memberi 20 markah. Okey, soalan-soalannya masih lagi terdiri daripada soalan menyatakan definisi hukum konsep ataupun juga mungkin unit. Kemudian ada soalan yang dikaitkan soalan perbandingan, hubung kait, soalan penerangan, dan akhir sekali adalah untuk mengubah suai dan justifikasi. Okey, hari ini cikgu memilih soalan daripada tajuk elektromagnet. Okey, kita tengok satu contoh di sini. Rajah 2.1 menunjukkan kedudukan magnet sebelum dilepaskan ke gegelung yang serupa. Rajah 2.2 pula menunjukkan pesongan maksimum bagi penunjuk galvanometer apabila magnet memasuki gegelung. Pesongan penunjuk galvanometer adalah disebabkan oleh pengaliran arus aruhan dalam gegelung. Jadi dekat sini sebenarnya Mira, rajah ni sendiri telah memberikan gambaran kepada murid-murid bahawa ini adalah soalan yang berkait dengan arus aruhan. Okey. Soalan yang pertama, apakah yang dimaksudkan dengan arus aruhan? Okey, di sini cikgu ingin memberi tip bagaimana murid-murid boleh menulis jawapan yang baik. Okey, yang pertama daripada sini cikgu ambil daripada buku teks Fizik tingkatan 5. Okey, kalau Mira tengok ada banyak ayat dekat sini. Sebenarnya cikgu nak tunjukkan ada beberapa cara murid-murid boleh menulis jawapan bagi menyatakan definisi ini. Pertama sekali yang di bahagian atas. Arus aruhan terhasil apabila terdapat gerakan magnet dan konduktor yang menyebabkan pemotongan garis medan magnet. Ini adalah pilihan jawapan yang pertama. Ataupun murid-murid boleh juga menulis arus aruhan terhasil apabila konduktor terdapat gerakan relatif antara konduktor dengan suatu medan magnet. Ini yang kedua. Yang ini pertama tadi. Okey, kemudian ataupun murid-murid boleh juga memilih untuk menjawab yang akhir sekali tu tak nak tulis
suatu medan magnet ni, tetapi nak tulis yang bawah. Apabila konduktor berada di dalam medan magnet yang berubah. Okay, jadi dekat sini ada 3 pilihan jawapan yang boleh ditulis oleh calon-calon semua. Baik. Okey. Soalan yang seterusnya, berdasarkan rajah, murid-murid perlu bandingkan tinggi magnet yang dilepaskan dan saiz pesongan jarum galvanometer. Okay, yang pertama sekali, tulis dalam bentuk poin. Lebih mudah untuk murid-murid semak sebenarnya. Sebab bila dah tulis jawapan, murid-murid kena biasakan diri untuk menyemak jawapan yang telah ditulis untuk mengelakkan sebarang kesilapan. Okay, jadi dekat sini, tengoklah rajah, bandingkan tinggi magnet. Okay, pertama sekali, pastikan murid-murid garis kata kunci. Jadi kat sini tinggi magnet. So, jadi tengok, tinggi magnet rajah 2.1 A. Lebih rendah daripada rajah 0.2 B. Tengok macam tu je. Okey. Kemudian yang kedua, murid-murid kena bandingkan saiz pesongan jarum galvanometer. Jadi dekat sini kita boleh tengok berdasarkan rajah 2.2, pesongan jarum galvanometer pada 2.2A kurang daripada 2.2B. Okey. Cikgu cadangkan murid-murid, kalau tadi dah bandingkan 2.1, tulis dulu 2.1 A. Lepas tu konsisten, tengok juga pada A. Kalau tadi dah tengok pada A dulu, kemudian rujuk pada A lagi. Supaya lebih konsisten cara menulis jawapan. Bukanlah kata salah, tapi lebih baiklah murid-murid konsisten menulis jawapan supaya senang untuk menghubung kait antara dua pemboleh ubah tadi. Okey, kerana soalan seterusnya, murid-murid perlu menyatakan hubungan antara tinggi magnet dilepaskan dengan halaju magnet bila memasuki gegelung. Di sini, apabila bertambah ketinggian magnet, semakin laju magnet itu akan memasuki gegelung. Okey, kemudian kita tengok pula soalan seterusnya, iaitu untuk menyatakan pula hubungan antara tinggi magnet yang dilepaskan dengan saiz pesongan jarum galvanometer. Jadi dekat sini, bila kita tengok, semakin bertambah ketinggian magnet dilepaskan, semakin bertambah juga saiz pesongan bagi jarum galvanometer. Okey, akhir sekali, murid-murid kena nyatakan hubungan antara halaju magnet dengan magnitud arus. Okey, sebab nak kaitkan kat sini, pesongan jarum galvanometer itu menunjukkan bahawa telah terdapat arus aruhan yang mengalir dalam gegelung. Jadi di sini, apabila semakin bertambah halaju magnet, semakin bertambah jugalah magnitud arus aruhan apabila memasuki gegelung. Itulah dia tadi sebenarnya macam mana murid-murid boleh gunakan rajah sebenarnya untuk mendapatkan jawapan bagi bahagian ini. Wah, cikgu, bila saya tengok cara jawapan itu dinyatakan, saya kira jawapan bagi soalan ini berpandukan ataupun berdasarkan pemerhatian sajalah, cikgu. Betul. Ya? Sebenarnya murid-murid ada banyak kelebihan untuk bahagian C ni, walaupun rasa macam alah bahagian C ni wajib jawab lah kan, kalau soalan dia susah macam mana semua. Jangan risau, sebenarnya untuk bahagian ini murid-murid boleh tengok pada rajah, berdasarkan pemerhatian sahaja dah boleh tulis jawapan. Okey, InsyaAllah boleh dapat. Boleh dapat, okey? Boleh dapat markah yang bagus. Okey. Cikgu teruskan lagi untuk soalan bahagian D, untuk soalan penerangan. Rajah menunjukkan struktur sebuah dinamo basikal. Terangkan bagaimana dinamo bekerja bagi menghasilkan arus untuk menyalakan lampu depan basikal. Ni Mira pernah naik basikal, kayu basikal ni. Pernah, cikgu? Kan? Bila kayu basikal baru lampu tu menyala kan. Okey. Jadi dekat sini murid-murid perlu menerangkan macam mana lampu ni boleh menyala. Okey. Jadi kita tengok dulu idea. Yang ini adalah idea yang diambil daripada buku teks, daripada definisi bagi penghasilan aruhan elektromagnet. Okey, dekat sini yang penting adalah aruhan DGE aruhan akan terhasil apabila terdapat gerakan relatif antara konduktor dengan magnet. Yang ini yang penting.
Okey, kemudian kena sebut sebab bila penerangan ada banyak markah kan. Betul. Jadi sebenarnya ini satu yang boleh murid-murid masukkan dan juga boleh juga masukkan di sini menyebabkan pemotongan garisan medan magnet. Atau ada juga sesetengah buku yang menggunakan flux magnet. Flux magnet, garis medan magnet membawa maksud yang sama. Okey, jom kita tengok. Okey, boleh gunakan cikgu punya tip 3K. Okey, konsep, kaitkan dengan kesan, kaitkan konsep dan situasi. Betul. Dan akhir sekali kesan. Okey, jadi yang pertama kita tengok konsep. Tadi cikgu dah terangkan dalam nak menerangkan bagaimana arus aruhan terhasil, mesti nak kena sebut gerakan relatif. Jadi dekat sini gerakan relatif ni waktu bila? Waktu basikal dikayuh, bergerak. Waktu basikal dikayuh kan. Okey, jadi dekat situ dah ada gerakan relatif dah. Alright, lepas itu ini turut memutarkan magnet kekal dalam teras besi lembut. Secara tak langsung sebenarnya murid-murid telah menyatakan bahawa magnet, flux magnet itu dipotong. Okey, jadi flux magnet berubah dan menghasilkan arus aruhan. Ini kita dah masukkan bahagian kaitkan dengan konsep tadi. Kemudian kita boleh juga tambah, semakin bertambah pemotongan flux magnet, semakin bertambah magnitud bagi arus aruhan. Dan akhir sekali kesan, maka akhir sekali arus aruhan yang terhasil menyebabkan lampu depan basikal menyala. Itulah dia tip yang penting untuk menjawab soalan penerangan, iaitu 3K. Konsep, kait dan juga kesan. Okey, cikgu teruskan dengan soalan yang seterusnya. Rajah 2.4 menunjukkan sebuah model transformer injak naik. Transformer itu tidak cekap. Okey, sekarang ni kena cakap dah. Transformer tak cekap. Anda dikehendaki untuk mengubah suai transformer injak naik seperti dalam rajah 2.4 kepada transformer injak turun. Ini juga kata kunci yang penting. Nak ubah daripada transformer injak naik kepada transformer injak turun. Jadi, murid-murid kena highlightkan apakah kata kunci. Kemudian, terangkan pengubahsuaian yang perlu dilakukan untuk mengubahnya menjadi transformer yang lebih cekap. Okey, inilah dia kata kunci yang telah diberikan dalam soalan ini. Okey, kita tengok dulu, ambil idea sikit macam mana nak tulis. Yang ini cikgu ambil daripada buku teks. Pertama sekali, dalam transformer yang tidak cekap, ada beberapa punca kehilangan tenaga. Iaitu yang pertama adalah daripada rintangan gegelung. Kalau tadi Mira, kalau tengok Mira, dia dia punya dawai gegelung tu panjang. Betul. Panjang kan? Jadi bila dawai gegelung panjang, ini menyebabkan rintangan juga bertambah. Okey, itu yang pertama. Okey, bila rintangan bertambah, dia akan menyebabkan dawai menjadi panas. Jadi kat sini transformer tu dah kurang cekap. Okey, yang kedua pula, punca kehilangan tenaga adalah disebabkan arus pusar. Pusar bermaksud pusing. Pusing lah. Pusaran lah kan? Pusing. Okey, sebab arus kita murid-murid kena tahu bahawa transformer hanya akan berfungsi jika disambungkan kepada arus ulang alik. Kalau arus terus tak boleh berfungsi. Okey, tetapi bila ada arus ulang alik di sini, dia akan menyebabkan medan magnet yang berubah-ubah. Medan magnet yang berubah-ubah ini menghasilkan arus pusar dan memanaskan teras besi. Okey, jadi ini juga adalah punca untuk kehilangan tenaga. Okay, lagi satu cikgu terlupa nak nyatakan kat sini dekat bahagian bawah. Pertama sekali, injak turun dengan injak naik. Sebab tadi murid-murid nak tukar daripada transformer injak naik ke injak turun. Jadi kena nyatakanlah macam mana nak tukar ni. Okey. So kalau injak turun, maksudnya yang kedua tu kena lagi sikit daripada yang pertama. Okey, begitulah juga sebaliknya. Okey. Punca kehilangan yang seterusnya adalah histerisis. Histerisis ni bukan histeria. Okey, teras besi, teras besi dimagnet dan dinyah magnetkan secara berterusan. Jadi ini menyebabkan panas tau. Besi tu panas. Okey, jadi adalah cara dia untuk kurangkan histerisis ni. Kemudian akhir sekali adalah kebocoran flux magnet. Okey.
kita teruskan lagi cara-cara bagaimana untuk mengurangkan kehilangan tenaga yang telah cikgu cerita tadi. Okey. Yang pertama, rintangan gegelung. Gunakan dawai kuprum yang tebal kat sini. Kemudian arus pusar. Arus pusar ini boleh dikurangkan jika menggunakan teras besi berlamina. Maksudnya dia balut lah. Teras besi tu dibalut. Kemudian histerisis, di sini gunakan besi lembut sebagai teras. Kemudian akhir sekali, untuk mengurangkan kebocoran flux magnet, maka lilitkanlah gegelung sekunda di atas gegelung primer. Okey, ini satu contoh yang cikgu nak tunjuk ni Mira, transformer injak turun. Okey, transformer injak turun ni ada dalam kita punya pengecas telefon bimbit. Sebab dalam plug tu telah ada transformer injak turun untuk disesuaikan dengan kita punya telefon. Okey, itu satu contoh. Okey, inilah soalan dia tadi. Cikgu dah bagi idea macam mana calon-calon nak tulis jawapan. Okey, jom kita tengok. Dalam penerangan anda, berikan penekanan kepada aspek-aspek berikut. Yang pertama, bilangan lilitan gegelung primer dan gegelung sekunda. Ini sebenarnya kata kunci. Dia macam hint lah kepada calon sebenarnya. Apa nak tulis? Okey. Yang kedua, jenis dawai yang digunakan. Yang ketiga, bahan dan struktur teras yang digunakan. Kemudian akhir sekali adalah cara lilitan gegelung primer dan gegelung sekunda 10 markah. Senang cakap dekat sini Mira, minimum kena tulis 5 point. Kena tulis 5 point dan 5 penerangan. Senang macam tu, minimum. Nak tulis lebih dipersilakan. Kan? Okey, jom kita tengok macam mana cara untuk menulis. Pertama sekali, kita kena ingat tadi soalan suruh tukar transformer injak naik kepada injak turun. Jadi kena masukkanlah untuk yang pertama. Bilangan lilitan gegelung primer mesti melebihi gegelung sekunda. Okey, sebab kita nak hasilkan transformer injak turun. Kemudian gunakan wayar kuprum. Kenapa tadi? Sebab kerintangannya rendah. Dan gunakan juga wayar yang tebal. Wayar kuprum yang tebal. Jangan sekalikan dia. Sebab ni boleh asingkan ciri-ciri ni. Okay? Sebab kalau sekalikan tu mungkin rugi ke satu markah macam tu kan. Jadi boleh asingkanlah poin ni. Kemudian di sini bahagian penerangan, mengurangkan rintangan wayar. Dan cikgu juga nak ingatkan murid-murid semua, janganlah ulang ayat yang atas dengan yang bawah ni. Kalau boleh jangan ulang bagi sama sebiji. Kena ubah suai sikit ayat penerangan tu. Okey, seterusnya adalah gunakan teras besi lembut. Okey, kerana teras besi lembut lebih mudah dimagnet dan dinyah magnetkan. Okey, seterusnya gunakan teras besi berlapis dan berlamina supaya dapat kurangkan kehilangan haba melalui arus pusar tadi. Okey, akhir sekali, untuk mencegah kebocoran flux magnet, lilitkan gegelung sekunda di atas gegelung primer. Okey, macam gambar yang cikgu letakkan, gegelung primer asing daripada gegelung sekunda. Jadi untuk mencegah kebocoran flux magnet, lilitkan dia sekali. Okey, macam rajah yang cikgu berikan. Okey. Ini antara penerangan dan caranya bagaimana ya cikgu? Ya, betul. Ingat murid, ada isi, ada penerangan di sebelahnya, buat dalam bentuk jadual supaya lebih jelas. Tapi kan cikgu, saya tengok mata pelajaran fizik ini merupakan mata pelajaran dui bahasa. Betul. Kalau ada setengah murid-murid ataupun calon SPM yang menjawab menggunakan bahasa Inggeris, boleh diterima ke cikgu? Masih boleh diterima kerana memang soalan memang ditanya pun dalam bahasa Inggeris. Jadi jawapan juga boleh ditulis dalam bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Okey, macam tu diharapkan jelas kepada semua calon SPM kita. Kita nak berhenti berehat seketika, kita nak sambung balik kelas kita selepas ini. Jangan ke mana-mana, hanya di Sukses SPM 2022 Pecutan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kawan-kawan, kita sedang mempelajari mata pelajaran fizik bagi murid-murid tingkatan 5, khususnya untuk calon SPM kita yang bakal menduduki kertas fizik tidak lama lagi. Baik, untuk segmen ini kita akan tanya cikgu apa pula yang cikgu ingin kongsikan, tetapi kalau saya boleh imbas kembali apa yang cikgu Karunisa telah sampaikan kepada anda, bahagian B dan juga bahagian C, di mana untuk bahagian B dan bahagian C kedua-duanya mempunyai 20 markah serta 20 markah juga, tetapi soalan yang diajukan berbeza. Bahagian B
lebih fokuskan soalan 9 dan 10. Murid-murid pilih satu sahaja, manakala bahagian C, soalan yang akan diajukan merupakan soalan 11 dan wajib untuk murid semua menjawabnya. Untuk segmen ini pula cikgu, saya yakin cikgu pastinya ada perkongsian ataupun panduan yang terbaik untuk semua calon SPM kita menjawab kertas soalan fizik kertas 2 ini. Silakan. Okey, terima kasih Mira. Pandai dah Mira Mira boleh jawab dah ni soalan SPM ni. Okey. Ingin cikgu kongsikan semula tip penting untuk menjawab kertas 2 bahagian B dan juga C. Okey, kerana dalam bahagian B dan C banyak soalan yang meminta murid untuk menerangkan sesuatu konsep dan dikaitkan dengan situasi. Jadi di sini cikgu ingin ingatkan semula calon-calon semua, jika soalan penerangan 3K ni, selalunya murid-murid dia tak suka nak jawab Mira soalan ni. Okay? Jadi jangan tak jawab, sebab bila tak jawab, hantar kertas kosong, bermaksud dekat situ dah tak ada peluang lagi. Kalau nak doa pun tak tahu nak doa apa sebab kertas tu kosong. Betul-betul. Kan? Cikgu selalu cakap pada cikgu punya murid-murid jangan hantar kertas kosong. Kerana kalau kertas kosong, maksudnya dah tak ada peluang lagi dah untuk dapatkan markah. Jadi apa yang perlu ditulis untuk soalan penerangan, gunakanlah tips yang cikgu dah beri, iaitu 3K. Nyatakan konsep, tengok gambar, tengoklah konsep apa yang boleh ditulis. Kemudian daripada gambar, kaitkanlah dengan situasi. Kaitkan konsep dengan situasi. Dan akhir sekali, kesan. Selalunya soalan penerangan ni ada 3-4 markah. Bukan sahaja bahagian B dan C, ada juga sebenarnya soalan penerangan dalam bahagian A. Jadi untuk soalan penerangan sahaja sebenarnya murid-murid bolehlah gunakan tip 3K untuk menjawab. Kemudian ada lagi satu tip yang ingin cikgu kongsikan, iaitu KFC, di mana K yang pertama adalah untuk keyword, F untuk formula dan C untuk check. Okay, selalunya bila baca soalan, murid-murid tak tahu nak mula daripada mana untuk menyelesaikan masalah. Jadi jangan risau. Bila baca soalan, gariskan kata kunci untuk keyword. Senaraikan. Kemudian rujuk pada senarai formula yang diberikan pada bahagian hadapan kertas soalan. Betul. Cari apa formula yang boleh digunakan untuk menyelesaikan masalah. Tulis semula formula tersebut. Tukarkan apa subjek yang perlu dicari. Kemudian buat penggantian. Betul. Okey, dan akhir sekali cek apa yang perlu nak semak. Okey, nak semak betul tak tulis kata kunci tu? Betul tak unit dalam unit SI? Ini penting kerana kalau tak ada unit, cikgu selalu kata tak bermakna jawapan kalau tak ada unit. Kemudian cek juga tekan kalkulator betul ke tidak. Kan? Kalau sebab bila murid-murid risau semasa menjawab soalan, murid-murid selalu terasa macam dah buat betul dah. Tapi sebenarnya tulis lain. Betul-betul. Kan? Jadi kena semak. Kena biasakan diri untuk semak. Okey, so ini dia. Jadi ini dia 2 tip utama untuk menjawab kertas 2 bahagian B dan C. Dan boleh juga untuk bahagian A sebenarnya. Okey, di sini ingin cikgu ingatkan beberapa perkara yang penting. Okey, yang pertama adalah murid-murid tolonglah tulis jawapan dengan kemas supaya mudah untuk dibaca. Kan? Kita tak naklah nak tulis lain tapi nanti mungkin dibaca lain. Kan? Terutama bahagian pengiraan kan cikgu kan? Betul. Nombor tulis macam 6 tapi kosong ke 6. Kan? Jadi perkara-perkara begini jangan dipandang remeh. Kemudian ayat itu padat tetapi mudah difahami. Okey. Kerana ayat yang padat dan mudah difahami ni untuk mengurangkan kesilapan sebenarnya. Okey, gunakan tip tadi cikgu bagi tadi 3K tadi. Kat sini untuk pastikan ayat itu padat. Kemudian gunakan pen untuk menulis jawapan. Sebab Mira ada juga murid-murid ni, kalangan murid-murid ni suka tulis dengan pensel. Oh, sebab senang nak padam. Senang nak padam mungkin. Okey. Jadi dekat sini tulislah dengan pen. Kalau salah, potong dan tulislah dekat bawah jawapan yang betul. Okey. Kemudian cikgu ingin cadangkan juga untuk menulis semua jalan kira yang ada. Okey, untuk menulis semua jalan kira yang ada. Dia penting macam ni, bukan hanya untuk mendapatkan markah lah, tapi lebih kepada pembelajaran untuk masa depan.
Kan? Jangan kata, oh ni tak dapat markah, tak nak tulis. Tak bolehlah macam tu. Lebih baik tuliskan semua jalan kira dan jawapan akhir. Okey, lagi satu kelebihannya, murid-murid lebih senang nak semak. Dekat mana yang salah, dekat mana yang tak betul tu. Okey. Kemudian, yang ini yang cikgu dah ingatkan selalu, iaitu tuliskan unit pada jawapan anda. Kena pastikan jawapan akhir ada unit. Sebab kalaulah unit tak ada, jawapan dah kira tu dah betul, jawapan tu tetap tak ada markah kat situ. Betul. Sebab dia akan dikira salah sebab tak ada unit. Betul. Itu yang cikgu kata tidak memberi makna. Nombor tanpa unit tidak memberi makna. Kemudian akhir sekali ingin juga cikgu ingatkan untuk menulis jawapan pada ruang yang disediakan. Okey, dah ada garisan-garisan yang disediakan, tulis dekat situ. Kalau tak cukup, baru minta helaian Yang baru. Yang baru. Okey, jadi apa pun tulis dulu dalam soalan. Dalam setiap soalan dah ada ruang yang diberikan. Tulis dulu dekat situ. Kalau rasa tak cukup, baru angkat tangan dan minta helaian tambahan. Okay. Itulah dia tips-tips penting untuk Yang murid-murid semua ingat kan, jangan ambil remeh lah perkara ni kan. Sebab perkara-perkara yang kamu anggap remeh mungkin remeh tapi dia memberi kesan kepada markah nanti kan. Nombor jawapan jangan lupa tulis. Betul. Kan, cikgu? Nanti sekarang pemeriksa terkeliru ini jawapan kepada soalan yang mana. Betul. Okey. Dan cikgu, sedikit kesimpulan ringkas terhadap pembelajaran kita hari ini. Okey. Cikgu tunjukkan dekat sini, it does not matter how slowly you go, as long as you do not stop. Okey, maksud cikgu dekat sini adalah tak kisahlah murid-murid rasa fizik tu susah ke, dah belajar banyak ke, dah belajar sikit ke. Yang penting konsisten terus buat. Betul. Bagi cikgu tak ada kata give up. Sebab selagi tak sampai pada kertas fizik 1 Mac nanti, okay, tak sampai pada tarikh tersebut, pemeriksa kata okey, calon-calon diminta meletakkan pen. Tak sampai lagi pada titik tu, bermaksud tak ada istilah berputus asa. Jadi dekat sini ingin cikgu tegaskan lagi sekali, teruskanlah walaulah kamu tu selambat mana, teruskan dengan konsisten. Betul. Dan percaya pada diri semua. Dan cikgu doakan semoga semua calon SPM Fizik 2022 mendapat markah yang sangat bagus dalam fizik nanti. Amin. Mudah-mudahan. Ribuan terima kasih saya ucapkan kepada Cikgu Karunisa Abdul Aziz atas kesudian meluangkan masa berkongsi ilmu kepada semua calon SPM. Tidak lama lagi. Ingat pesan cikgu, selagi masa belum habis, selagi itulah ada ruang dan peluang untuk anda beroleh kejayaan sekaligus menjadi murid yang cermelang. Terima kasih juga kepada Cikgu Jurubahasa Isyarat kita iaitu Cikgu Kulina kerana bersama dengan kami untuk hari ini. Kita jumpa lagi di masa akan datang. Tahniah dan juga selamat maju jaya diucapkan kepada semua murid-murid. Saya Syamira Nazir. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye.